لو كان بيننا الحبيب لدنا. Anjur Husnul Khatimah ialah sebuah projek bagi mengisi saudara keperluan insan-insan di permukaan bumi ini, iaitu untuk mati dalam Husnul Khatimah sesuai dengan doa kita, Allahumma khtim lana bihusnul khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. InsyaAllah sebuah projek, sebuah kampus, sebuah kompleks yang dinamakan Anjur Husnul Khatimah yang akan didirikan tidak berapa lama lagi, dan insyaAllah akan memberikan khidmat yang terbaik kepada seluruh umat Islam untuk hidup dalam Islam dan mati dalam husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menepati apa yang dibincangkan sekarang ini, mungkin rujukan boleh dibuat kepada 3 buku yang saya hasilkan. Buku yang pertama, saudara, ialah Khidmati Ayah Bunda Hingga Akhir Hayat. Buku yang kedua ialah Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Dan buku yang ketiga ialah bukunya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Dapatkan buku ini tuan-tuan dan puan. Bacakan buku ini, insya-Allah. Inilah buku panduan untuk kita menjadi insan yang baik, menjadi muslim yang baik, menjadi mukmin yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fusmove Childcare Center adalah sebuah organisasi yang melaksanakan fungsi-fungsi untuk mendidik, mengasuh anak-anak. Program yang kita kenalikan ini ialah untuk membantu ibu bapa. Kita hendak anak-anak tuan-tuan sihat, fizikalnya, tahap intelektualnya, tahap emosionalnya. Yang pentingnya ialah tahap spiritual. First Move Childcare Center ini, first move artinya sentiasa ke depan saja. Mereka akan berdiri sebagai orang yang pertama, duduk dalam saf pertama. Assalamualaikum. Rabbi Allah Ta'ala Allahi minasyaitanir rajim. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina wa yuqimus salah zakah wa dzalika ayat yang. Para penonton yang hormati dan karena saya dapat bangun apa dalam keadaan nak ada kelakuan kemampuan tajud Muhammad. Jadi tuan-tuan, kita dapat inilah sekarang saya dapat pagi saudara, apakah kita besok, apakah Allahu a'lam, Allah saja yang mengetahui. Pada Allah lah, Allah yang menentukan, Allah yang menentukan, Allah yang dapat menentukan, Allah yang akan menentukan. Saya bertemu seluruhnya. Sebagai tanda kesyukuran kita, Tuhan, insya-Allah, sebagai salah satu tanda kesyukuran, marilah kita yang keempat, dia penonton yang Allah
Akhlak tuan-tuan dan puan, saya dah menyebutkan. Akhlak terhadap Allah Subhanahu. Dan akhlak terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni baru nak diteroka pagi ni. Akhlak terhadap. Yang ketiga, akhlak terhadap diri sendiri. Wala tulqu biaidikum. Tuan-tuan, janganlah kamu mencampakkan diri kamu dalam kebaikan. Kalau di peringkat diri kita pun kan akhlak-akhlak mulia. Kontrol tangan kita tak mampu nak buat yang baik. Kita kontrol lidah kita tak mampu nak mengucapkan kata-kata yang baik kepada sayang, kepada tercinta, kepada anak-anak, kepada adik abang dan kakak, kepada jiran tetangga, sahabat anda, dan kepada Allah. Kita kuasai kaki kita, tuan-tuan, kaki kita. Mampu nak melangkah ke masjid, tak mampu nak melangkah ke surau, tak mampu nak melangkah ke majlis ilmu. Macam mana ceritanya kita ni, tuan-tuan? Dalam konteks akhlak kita untuk menjaga diri kita berada. Tadi yang dibacakan, wala tulqu bi aidik wa ila tahlukah. Janganlah kamu mencampakkan dirimu dalam. Tuan-tuan, kemudian dengan manusia lain, yang keempat dengan manusia lain, akhlak dengan manusia lain. Ada bahagiannya, ada 5 bahagian. Pertama, dengan ibu bapa, akhlak dengan ibu. Kedua, akhlak dengan orang tanggungjawab. Orang yang kita bertanggungan tanggungan kita. Akhlak dengan anak. Akhlak dengan isteri, tanggungan kita. Ada akhlak dengan anak saudara yang menumpang di rumah kita kerana belajar. Ada akhlak dengan. Tuan-tuan, saudara-saudara, kemudian yang berikutnya ialah dengan kaum keluarga, dengan kaum kerabat. Akhlak dengan kaum kerabat. Akhlak dengan ayah mentua, akhlak dengan sepupu, akhlak dengan 2 pupu, akhlak dengan 3 pupu. Akhlak. Yang mana akhlak dalam lingkungan mahram, yang mana akhlak dalam lingkungan tak mahram. Ada, tuan-tuan. Kalau tidak, apa artinya kita seorang Muslim? Kalau kita langgar, seluruhnya kita langgar saja. Dengan mak kita langgar, tak ada akhlak. Dengan isteri tidak ada akhlak. Dengan suami tidak ada akhlak. Dengan anak tidak ada akhlak. Gunanya kita jadi insan dibandingkan dengan binatang, binatang tidak ada akhlak kita. Insan dibandingkan dengan pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan, mereka tidak ada akhlak. Kita ada akhlak. Insan dibandingkan dengan binatang-binatang dalam lautan, tidak ada akhlak. Kita ada akhlak. Insan dibandingkan makhluk-makhluk yang berterbangan di angkasa raya sana tidak berakhlak. Seperti, tuan-tuan, the green eagle, the blue eagles, tak ada akhlak. Dan kemudian, tuan-tuan dan puan, pada jiran tetangga. Akhlak dengan jiran tetangga. Anda, tuan-tuan, jiran tetangga kita susah gelisah hidup di sebelah rumah kita. Hidup satu lorong dengan kita. Kerana kita yang menyebabkan hidup mereka tidak keruan, tuan-tuan. Mulut kita cepat sangat nak mengata jiran tetangga di sebelah. Mulut kita cepat sangat, tuan-tuan dan puan, nak membesar-besarkan, tuan-tuan, besar-besarkan kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh jiran tetangga. Dan kita macam radio pula menyebarkan lagi tentang kesilapan-kesilapan, sikit kesilapan yang dilakukan oleh jiran tetangga kita. Saudara-saudara, kemudian dengan masyarakat yang luas. Dan akhirnya dengan alam semesta seluruh. Akhlak dengan. Tuan-tuan, bila berperang, Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berperang bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diingatkan, jangan sentuh orang tua-tua, jangan sentuh kanak-kanak, jangan sentuh yang mengandung. Jangan dalam peperangan. Jangan tebang pokok-pokok, jangan cantas pokok-pokok, disebut. Tahulah, kalau ada manusia yang lebih akal. Malam tadi, tuan-tuan, malam tadi kita ada program, Salam Husnul. Jangan lupa, tuan-tuan, 9 suku. Malam tadi kita cerita bersiri, tuan-tuan. Siri yang keempat juga malam tadi. Apa dia, tuan-tuan? Yang keempat malam tadi. Ya. Malam tadi ada sahabat saya, tuan-tuan, Masya Allah. Chef Amantio. Chef Aman. Memeluk Islam 7 tahun, tuan-tuan. Pakar masak, peringkat internasional. Chef peringkat internasional.
Apa dia nak buat sekarang tuan-tuan? Tidak menggunakan masakan ini dakwah. Food as means for berdakwah. Makanan ada. Apa dakwahnya? Dia satu-satunya di Malaysia ni yang saya fikir, mungkin satu-satunya yang boleh memasakkan masakan authentic, genuine, authentic. Ramai peminat-peminat. Our Chinese food are basic station. Dia hendak yang authentic, rasa authentic, rupanya authentic, sajiannya authentic, bahannya authentic. Pada siapa yang dapat merasakannya, lidahnya merasakan, oh, this is what it is. When we talk about Chinese cuisine, this is purely very authentic, very original. Jadi saya rasa dia sekarang ni sedang restoran. Jadikan tuan-tuan akan masakan dirasakan cara authentic, original, rasa yang betul-betul rasa macam dimasak oleh pemasak-pemasak, oleh chef-chef yang berada di. Jadi dia menggunakan ini sebagai media. Dan dia katakan tuan-tuan, bukan saja nak mempersembahkan masakan-masakan Chinese, pure Chinese cuisine. Dia menyebut dalam kan inilah dia. Seorang revert, orang yang memeluk Islam 7 tahun. Maknya belum Islam lagi, 2 orang anak perempuannya tidak Islam lagi, dia Islam. Dengan menghadapi cabaran-cabaran tapi akhlak yang ditunjukkan malam tadi tuan-tuan. 1 jam 20 minit saya dengar. Diulas oleh sahabat saya tuan-tuan, Al-Fadhil Ustaz Datuk Kamil. Tengoklah malam ni tuan-tuan. Okey, saya nak ulang tuan-tuan dan puan balik untuk program kita ni pukul 7 belum ada lagi. Tuh. Hari-hari pukul pagi, apa nama bannernya? Kan ialah apa titisan bangun pagi itu? Titisan itu banyak. Lepas itu tuan-tuan dan puan, insya-Allah mulai minggu ini, hujung minggu ini hari Jumaat. Hari ini hari Selasa, hari Rabu. Hari lagi. Kelas pagi tuan-tuan. Kelas 3. Apa programnya? Programnya numbernya Tanah Minda. Khazanah Minda. Saya harap tuan-tuan bagi soalan dalam Facebook, tuan-tuan bagi daripada sekarang ni. Saya akan baca. Kalau tuan-tuan perlu disebut nama, saya sebutkan nama. Kalau tuan-tuan perlukan daripada mana datangnya soalan ni, saya akan sebutkan daripada mana datang. Soalan-soalan tuan-tuan berikan apa saja soalan dalam bidang-bidang ini. Yang pertama, pengalaman 40 tahun saya. Itu yang saya dan pengalaman tuan-tuan tengok manusia di Malaysia, di luar Malaysia, seluruh dunia ni, mungkin saya himpun real experience. Kedua tuan-tuan, yang tak nak pergi masjid, yang tak nak majlis ilmu, kita beli buku, dia tak nak baca. Kita beli buku dah letak, ada 3 buku, 3 serangkai ni tuan-tuan. Kita dah bagi seorang-seorang 3 serangkai ni. Tak membuka tuan-tuan, dah 2 minggu kita beli. Tak sentuh pun. Tak sentuh pun. Takkan perlu. Takkan perlu kita mendekati. Inilah dia akhlak. Orang ibu. Akhlak itu membawa anak-anak ke jalan yang lurus. Akhlak itu tidak suka melihat anak-anak kita dalam keadaan lara sepanjang-panjang hidup.
Akhlak itu menunjukkan bahawa kita adalah guru yang pertama, tuan-tuan, pembimbing pertama, kaunselor pertama anak-anak kita. Berjaya tak? Berlaku tak? Ini dalam keluarga. Yang kemudian tuan-tuan dan puan, itu pukul. Datangkanlah soalan. Soalan. Tahu nama boleh tak? Tahu nama. Datangkan soalan. Jadi maknanya bila saya berjumpa dengan tuan-tuan nanti, insya-Allah saya dengan nanti tuan-tuan dan puan akan menjawab soalan. Jadi tuan-tuan, pendidikan anak, pendidikan remaja, dan tu hal-hal keluarga, hal suami dan isteri, tuan-tuan, saya menjadi kaunselor selama dekat 4 tahun, tahun jadi family. Nanti mungkin akan apa saja yang berkaitan dengan suami dan isteri, apa juga yang berkaitan dengan ibu dan ayah dan anak, dengan mertua, dengan ipar dan sebagainya. Apa juga yang berkait dengan kehidupan, tuan-tuan, kehidupan yang mencerminkan insya-Allah kehidupan yang aman damai, yang nak bercerai, tuan-tuan, yang sudah menetapkan tarikh untuk pergi ke pejabat qadi nak melepaskan perceraian. Apalagi tuan-tuan masalah tuan-tuan dan puan, insya-Allah tentang hal-hal mengenai macam mana nak menyuburkan amalan agama. Tuan-tuan, 11:30 pagi itu macam mana nak suburkan amalan agama? Agama mati dalam rumah, agama beku dalam rumah, agama tak berfungsi dalam rumah. Tak ada sembahyang berjamaah dalam rumah, tak ada baca Quran bersama-sama dalam rumah, tak ada tadarus dalam rumah, walaupun sudah melepasi waktu Ramadan, bulan Ramadan, tuan-tuan. Tidak ada menghormati di rumah, tidak ada akhlak Islam di rumah. Tuan-tuan, tidak ada salam di rumah. Tuan-tuan cuba bayangkan, tidak ada kasih sayang di rumah, putus kasih sayang. Kasih sayang yang terlekat kepada handphone, kasih sayang yang terlekat kepada smartphone, kasih sayang yang terlekat kepada, tuan-tuan, video games. Itulah kasih sayang. Inilah yang, tuan-tuan, yang saya akan agaknya akan memberikan. Itu pukul. Dan tuan-tuan, satu lagi, pada hari Sabtu, hari Ahad. Sabtu, hari Ahad, insya-Allah akan mainkan video yang saya rakam khas, tuan-tuan dan puan, untuk menyentuh apa-apa yang dijadikan sebagai itu hari Sabtu. Hari Sabtu, hari Ahad. Dan malam, suku malam. Apa dia? Saya meminta. Tuan, dia ada 4 perkara. Pertama, pukul 7 pagi, ini titisan embun. Yang kedua, pukul 11:15, hanya hari Jumaat saja. Hari Jumaat saja. 11:30, minta maaf, 11:30. Hari Jumaat sahaja. Perempuan, khazanah indah datang. Jawab soal. Kemudian, hari Sabtu, hari Ahad sahaja. 12:30. Jangan. Ini yang untuk memberi saran. Kemudian yang keempat, tuan-tuan dan puan, pukul 9 suku malam. Malam ini ada 9 suku malam. Jangan lupa, malam ini, tuan-tuan dan puan. Apa dia, tuan-tuan dan puan? Tuan-tuan dan puan yang saya muliakan sekalian, tuan-tuan. Kita kali ini meminta. Apa dia seri yang keempat, tuan-tuan dan puan? Pagi ini. Kita dah pergi kepada Al-Aqsa. Muliakan, agungkan. Sekarang ni kepada akhlak terhadap. Untuk akhlak terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan dan puan, saya mulakan dengan satu hadis. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani. Apa dia katakan? Siapa yang mentaati aku, siapa yang tidak taat kepada. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani. Perempuan yang Nabi Muhammad, ikut aku, jangan ikut lain. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Dzalikum jalanku. Ini jalanku yang lurus. Islam jalan yang
iman jalan yang lurus, takwa jalan yang lurus, akhlak mulia jalan yang lurus, ikut Nabi jalan yang lurus, ikut sahabat jalan yang lurus, ikut orang alim jalan yang lurus, ikut ahli ibadah jalan yang lurus. Tuan-tuan, inilah yang kita nak ikut. Jangan ikut jalan-jalan yang lain sebab jalan-jalan yang lain memiliki lurus yang pernah. Bagilah tu. Tempat kerja ikut jalan yang lurus. Balik dah kerja nanti ikut jalan yang lurus. Pasal pergi nampak. Balik rumah masak dengan jalan yang sedangkan kepada anak. Suami pula tuan-tuan, isteri letih, tolong isteri sama di dapur, itu jalan yang lurus. Berkemas bersama-sama dengan anak isteri di dapur, itu jalan yang lurus. Tuan-tuan, tidak mencerca makanan, itu jalan yang lurus. Mengucapkan terima kasih kepada masakan-masakan dan khidmat isteri, itu jalan yang lurus. Tak mengucapkan terima kasih, tak memberi penghormatan kepada isteri, tak memberi tuan-tuan puan satu recognition kepada isteri, tak jalan. Itu Nabi Muhammad. Komplit. Sangat komplit sebab hidup Nabi. Tuan-tuan, akhlak. Bila tanyakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, sahabat bertanya kepada Aisyah, bagaimana akhlak Nabi? Macam mana akhlak Nabi? 6,600, 114, 30, turunkan selama 22 tahun, 2 bulan. Sekarang perempuan yang akhlak Nabi. Sebab itu, untuk akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan dan puan, ya, kita tidak lain dan tidak bukan caranya ialah mengikuti salawat memuliakan Nabi. Sebelum kita pergi kepada memuliakan, menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu selawat? Macam mana selawat itu dikaitkan? Baik, kita dengar. Tuan tengok tuan-tuan di skrin sekarang ni. The crawling, the moving information itu tuan-tuan dan puan. Wakaf, zakat, infak, fidyah, amal jariah. Nombor-nombor akaunnya untuk kompleks non-profit making. Tidak ada satu sen pun akan bangun di tanah 4.5 ekar. Dan semua InsyaAllah akan mula nanti, sama ada hujung tahun ini, tahun hadapan, awal tahun hadapan. Bila depannya, bila dananya 13 juta. 13. Apa gunanya tuan-tuan dan puan? Memberi pendidikan Allah. Memberi pendidikan hujung usia untuk memberi pendidikan hujung usia supaya tidak mati dalam su'ul khatimah. Apa mati dalam su'ul khatimah? Mati yang kejam, mati yang buruk, mati yang jelek, mati yang dalam bila malakal maut mampu anjung husnul khatimah, komplek anjung husnul khatimah, nak pimpin kita, nak beri pedoman kepada kita, atau nak pegang tangan kita, nak pegang badan kita, nak pegang jasad kita, nak pegang minda kita, nak pegang kepala kita, supaya kita mati mengucap la ilaha. Mati anak Adam tuan-tuan mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dakhalal jannah. Tuan-tuan ya, itu tuan-tuan. Dermalah tuan. Sama ada tuan-tuan memilih apa? Wakaf, zakat, infak boleh, sedekah boleh, fidyah boleh, amal jariah boleh, fi sabilillah boleh. Pada masa yang sama tiga buku tu tak ada di Johor Bahru, tak ada di Kota Kuantan, Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur pun tak ada. Ada Allah ya. Dan hasil buku itu pun saya tumpah seluruhnya. Dan tanahnya saya wakafkan. Saya tulis 3 buah buku ini pun saudara dan individu derma
peringkat keluarga, tiap keluarga Malaysia, tiap keluarga Muslim derma organisasi tertentu. Simpan. Jangan simpan duit. Bila lagi nak menderma? Bila lagi nak tercatat ke penderma agung untuk institusi-institusi, terutamanya yang non-profit making seperti apa yang kita nak lakukan ini, untuk kita jalan yang clear. Bila tuan-tuan, Yayasan Sabah ingin menyampaikan sesuatu melalui ini. Anjur Husnul Khatimah ialah sebuah projek bagi mengisi saudara keperluan insan-insan di permukaan bumi ini, iaitu untuk mati dalam Husnul Khatimah sesuai dengan doa kita. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. InsyaAllah sebuah projek, sebuah kampus, sebuah kompleks yang dinamakan Anjur Husnul Khatimah yang akan didirikan tidak berapa lama lagi, dan insyaAllah akan memberikan khidmat yang terbaik kepada seluruh umat Islam untuk hidup dalam Islam dan mati dalam Husnul Khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menepati apa yang dibincangkan sekarang ini, mungkin rujukan boleh dibuat kepada 3 buku yang saya hasilkan. Buku yang pertama, saudara, ialah Khidmati Ayah Bunda Hingga Akhir Hayat. Buku yang kedua ialah Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Dan buku yang ketiga ialah bukunya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Dapatkan buku ini tuan-tuan dan puan. Bacakan buku ini, insya-Allah. Inilah buku panduan untuk kita menjadi insan yang baik, menjadi Muslim yang baik, menjadi mukmin yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FUSMOVE Childcare Center adalah sebuah organisasi yang melaksanakan fungsi-fungsi untuk mendidik, mengasuh anak-anak. Program yang kita kenalikan ini ialah untuk membantu ibu bapa. Kita hendak anak-anak tuan-tuan sihat, fizikalnya, tahap intelektualnya, tahap emosionalnya, yang pentingnya ialah tahap spiritualnya. FUSMOVE Childcare Center ini, FUSMOVE artinya sentiasa ke depan saja. Mereka akan berdiri sebagai orang yang pertama, duduk dalam saf pertama. Para penonton yang daripada atas yang ke ada sedikit pun karena put dekat nanti kompleks modern all kami bukan yang saya muliakan sekalian. Tadi saya menyebutkan akhlak. Akhlak terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipancarkan melalui selawat. Selawat ke atas Nabi. Allahumma salli ala sayyidina
Berapa orang anak kita yang agak minta maaf saya nak tanya saja tuan-tuan. Berapa orang anak kita daripada 6 orang tu, bila dia sebut Muhammad, dia menyebut sallallahu. Bila dia sebut Nabi, sallallahu alaihi wasallam. Bila dia sebut Rasul, sallallahu alaihi wasallam. Dia jawab. Jaga selawat ni tuan-tuan berupa Allahumma. Saya bimbang. Berselawat. Saya bimbang. Bila masanya anak kita nak berselawat? Kalau tidak dalam salat, ayat akhir yang mesti dibaca rukun kepada salat, caranya yang kemudian tuan-tuan dan puan ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 50. Innallaha wa malaikatahu ya ayyuhal ilah kepada Nabi. Nah, sesungguhnya Allah dan malaikatnya, sesungguh Allah dan malaikatnya. Hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, berselawatlah ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ucapkanlah salam penghormat kepadanya. Ucapkanlah salam penghormat. Innallaha wa malaikatahu Nabi ya ayyuhallazina salawat ya ayyuhallazina cinta kita dan Nabi Muhammad. Tuan-tuan dan puan-puan ya, saya nak bacakan beberapa hadis tuan-tuan ya. Setiap doa terhalang, setiap doa bacalah doa itu. Kerana apa? Sehingga berselawat kata berdoa. Kan? Kita nak baca doa ni, dia punya rukun doa lah yang biasa disebut. Allahumma faradallahu tabaraka Allahumma doa tidak diangkat kalau kita tidak mengikut tuan-tuan norma doa. Kalau kita tidak ikut cara-cara berdoa. Kalau kita tak ikut protokol berdoa. Kalau kita tak ikut skema berdoa. Kalau kita tak ikut tuan-tuan dan puan-puan peraturan. Peraturannya ialah buatkan tahu ke? Kita minta maaf. Saya minta maaf bila menyebut suami, bila menyebut suami umur 6, suami. Tapi dalam perhatian kasar saya, permainan kasar saya yang menyebut awak tu. La Muhammad wa ala Ali wasahbihi wasahbihi wa baraka wasallim wasallam, ada disebut wasallum. Tidakkah perlu kita pergi ke Anjung Husnul Khatimah nanti? Takkah perlu kita pergi kompleks Anjung Husnul Khatimah yang nak bina kita? Caranya ya betul salawat.
Sebab selawat ini menjadi rukun kepada salat, terutamanya salat memikir put. Kemudian tuan-tuan dan puan ya, satu lagi hadis. Barang siapa yang bersalawat kepada aku pada waktu pagi 10 kali. Barang kata Nabi, barang siapa yang bersalawat kepada aku pada waktu pagi sebanyak 10 kali, akhlak ni. 10 kali tuan-tuan. 8 kali bukan akhlak, 2 kali bukan akhlak, 1 kali bukan akhlak, 10 kali itu akhlak kepada Nabi Muhammad. Dan waktu petang 10 kali juga pada waktu petang. Dia akan memperolehi syafaatku pada hari kiamat. Dia akan memperolehi syafaatku. Nak kita selesa di atas mizan kena syafat. Nak selesa menitikan sirat kena syafat. Nak berada di padang mahsyar, tuan-tuan, selesa di padang mahsyar di bawah arash. Allah. Tapi macam mana kalau kita lupa? Lupa Nabi, lupa Allah, lupa Nabi, masih tak sembahyang. Tuan-tuan, maghrib masih berborak-borak lagi, maghrib masih berada di padang golf lagi. Maghrib masih berada di kelab-kelab padang golf lagi. Maghrib masih berada di kelab-kelab lagi. Maghrib masih masih bersyuarat lagi. Asar bermesyuarat, maghrib bermesyuarat, asar tinggal, maghrib tinggal. Bila nak sebut selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di rumah kita pun. Di rumah kita tuan-tuan. Keadaan sangat mengizinkan musim COVID PKP ni. Masih lagi walaupun sudah relax, masih ada lagi peraturan-peraturan. Masih kena ikut SOP dan sebagainya. Rumah walaupun berfungsi seperti biasa. Tapi masih lagi kita observe dengan memakai topeng muka. Tapi macam mana dalam keadaan sekarang? Adakah rumah kita mengamalkan amal akhlak dengan Allah? Ada tak yang kita dah buat, yang kita dah 2-3 kali kita dah tentang akhlak dengan Nabi Muhammad SAW. Berselawat kata Nabi Muhammad SAW. Berlaku tak dalam rumah? Berlaku tak pada anak-anak kita? Berlaku tak pada anak saudara kita yang menumpang di rumah? Berlaku tak pada mak bapak tuan-tuan yang dah tua, 70-80 tahun umur mereka tuan-tuan, yang menumpang hidup seketika sebelum mereka dipanggil oleh Allah yang berada di bawah jagaan kita. Kemudian tuan-tuan dan puan, saya nak bacakan lagi. Barang siapa bersalawat kepadaku 1 kali selawat, Allah akan berikan kepadanya 1 kali, 10 kali. Selawat sekali, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah gandakan. Tuan-tuan, akhlak dia apa? Nak tidur tuan-tuan, nak tidur. Tanpa kita membaca qul huwallahu ahad, Allahus samad. Min syarri ghasiqin idza waqab. Syarri nafqat min syarri hasidin. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi fi sudur. Tuan-tuan dan puan-puan, baca pula qul a'udzu birabbin nas sampai habis. Akhirnya baca ayat kursi sampai habis. Akhirnya bersalawat tuan-tuan. Allahumma salli. Yuk tangan. Yuk. Sapu daripada kepala. Sapu lagi 3 kali. Itulah yang nak tidur. Awat kata. Nak bawa kereta. Lepas kita membaca subhanallazi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin fa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu akhlak bawa kereta. Akhlak bawa kereta. Lepas itu Allahumma salli wa ala baru. Baik. Bayangkan akhlaknya. Bayangkan teman-teman yang berada, tuan-tuan, teman-teman yang berada dalam kereta itu. Bila Nabi Muhammad disebut, bila selawat disebut, bila doa perjalanan dibacakan. Konoknya. Sebab selamatkan oleh Allah. Rasanya kita dipimpin. Rasanya tuan-tuan dan puan, daripada atas sampai ke bawah, daripada kiri sampai ke
Daripada depan sampai ke bab ikut akhlak. Tuan-tuan dan puan, saya nak menyebutkan, dan seafdal-afdal ciptaan secara keseluruhan adalah Nabi. Maka jauhilah daripada berdebat-debat. Jauhilah. Ikut aja apa yang ditentukan itu, tuan-tuan dan puan. Akhirnya, tuan-tuan, tanda-tanda akhlak memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya berikan kepada 5 petik daripada ulama. Saya letakkan. Pertama, ikut sunnah Nabi. Cara akhlak mulia untuk. Yang kedua, banyak mengingati. Yang kedua, tuan-tuan, selawat dengan khusyuk. Selawat dengan Allahumma salli ala sayyidina. Yang keempat, rindu untuk bertemu. Rindu pula nak. Rindu. Ada satu kerinduan yang hebat yang ditekan. Rindu. Untuk apa? Dan kemudian tuan, orang-orang tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, insya-Allah saya nak akhirkannya tuan-tuan, insya-Allah. Baik, kita saya tidak ini pun doa yang perempuan Allah. Ya Allah, rezeki kami ada di langit. Jika ada di bumi, jika keluar. Jika jauh, maka itu wahai Allah. Jika dekat, maka mudah. Jika sedikit, maka perbanyakkan. Jika banyak, maka berkatilah. Agar kami dapat menolong anak-anak kami. Dapat menolong anak-anak yatim, fakir miskin. Dapat menolong keperluan-keperluan orang Islam. Keperluan masyarakat Islam. Keperluan umat Islam. Dan mereka yang dalam kesusahan dan kedaian. Wahai Allah, kabulkan doa kami. Dua pagi. Ini dalam gunakan kesempatan khusus yang memudahkan kerja-kerja khusus. Audionya agak suara saya tu. Orang pantas kat. Dengar sikit-sikit pun anda set. Doa. Apa yang kamu tidak dengar dengan baik atau tidak. Apapun pagi ini sudah dicatat pagi ini. Cara bercerita selawat ke atas. Sudah dicatat pagi ini, saudara sudah berselawat beberapa pagi memuliakan. Sudah dicatat pada pagi ini, saudara rindu di 7 pagi dan hari Jumaat saja. Apa tajuk 11.30 pagi itu? Tak, tuan-tuan. Sekarang ni juga. Di WhatsApp pun boleh, melalui Facebook boleh, melalui email pun boleh, tuan-tuan. Soalan-soalan mengenai anak-anak.
dan keluarga kita. Dan tuan-tuan, soalan mengenai keranan dan soalan mengenai amalan Islam, murninya amalan Islam, macam mana nak menyuburkan amalan Islam, dan persoalan mengenai bagaimana kita nak hidup dengan cabaran-cabaran sekitar sekeliling yang begitu hebat, mana kita nak. Itulah tentu. Nah, di Jumaat saja. Hari saja kita bukan tuan-tuan soal hasil setengah. Sekarang juga, tolong sekarang juga tuan-tuan. Masih itu pun boleh. Online masih itu pun boleh, tapi sekarang juga datangkan soalan, soal bersoalah. Ya. WhatsApp. InsyaAllah. Kemudian, minggu tuan-tuan, 2 kali pula. Hari Sabtu, hari Ahad. Hari Sabtu, hari Ahad, 12.30. Itu program yang ketiga. Hari Sabtu, hari Ahad, 12 hari. Apa dia? Saya main. Lepas. 1 hari. Ini pendek. 15. Akhirnya yang keempat. Dan suku malam ini tuan-tuan. 9 suku malam. Malam ini. Tiap-tiap malam. Jadi tuan-tuan dan puan. Saya meminta. Semua tuan. Faham nama. Tuan ya. In. Komplek yang hasilnya saya sumbangkan kepada anjurkan untuk siapa. Mau 2 bulan sampai ke semua global, national, global, modern. Jumpa lagi tuan-tuan puan. Baik semuanya daripada Allah. Tanggal is kalau kau lihat walakum im perempuan